Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada hampa yang tengok video aku ni, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan kepada hampa yang belum lagi subscribe channel aku, please tekan button subscribe dekat belah ni. Tekan kat bawah tu. Dan tekan sekali dengan bell notification. Supaya apa? Supaya hampa tak terlepas video baru daripada aku. Okey, untuk video kali ni aku akan kongsikan dengan hampa antara kisah seram yang pernah terjadi dekat sebuah asrama di sekolah. Tak boleh cerita lah sekolah mana. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's go. Okey, kisah yang pertama ni terjadi kepada seorang pelajar yang bernama Akmal. Okey, Akmal ni ialah pelajar tingkatan 5 tahun akhir dekat sekolah tu, dan bila dah tingkatan 5 ni, ia digelar sebagai senior lah, abang-abang kan dekat asrama tu. So, seperti yang hampa tahu, dekat setiap asrama ni, dia ada peraturan dia dan dia ada jadual waktu dia tersendiri. Contohnya, sembahyang maghrib ataupun sembahyang isyak, kita kena sembahyang dekat surau secara berjemaah kan. Tak boleh ada dekat asrama. Lepas tu, waktu prep, ialah daripada pukul ni sampailah ke pukul ni. Pukul waktu ni sampai ke waktu ni ya. Lepas tu, makan malam waktu ni sampai ke waktu ni. So dia ada jadual ada tersendiri setiap asrama ni lah. Okey, cerita dia macam ni. Semua pelajar dah turun pergi ke surau untuk sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak secara berjemaah. Dan waktu tu tak boleh ada seorang pun dekat asrama. Tapi dekat asrama ada seorang pelajar yang tak turun. Ya, si Akmal. Akmal tak turun malam tu. Yalah, buat apa dia nak turun? Dia kan dah senior, abang-abang kan. Siapa pun ni tegak dia kecuali warden. Tapi pada minggu tu, warden asrama tu tak ada sebab dia ambil cuti dia bersalin. So si Akmal ni pun apa lagi, naik lemak dah dia kan. Dah warden pun dah tak ada. So nak jadikan cerita, pada malam tu semua pelajar duduk kat surau kan. So dia duduk kat asrama, dia buat apa? Bawa keluar handset, dia mesej dengan awak dia. Hamba tengok duduk asrama bawa handset, betapa rare ada kan. So dia pun mesej lah dengan awak dia. Tak tengah mesej, tiba-tiba dia ada dengar bunyi jalan dekat ruang koridor depan dom dia. So dia pun budak-budak dah balik prep dah ke? Sebab waktu prep ialah selepas sembahyang isyak sampailah pukul 11. Itu ialah waktu untuk prep. So dia pun tengok jam dekat phone dia. Dia tengok baru pukul 10. Siapa yang balik awal sangat ni? So dia pun tengok lah, tak ada orang pun. Tak apalah, abaikan je lah. So dia pun sambunglah balik mesej dengan awak dan tak mesej apa semua. Tiba-tiba dia rasa mengantuk. Sebab sebelum ni dia tak pernah tidur awal. Dia akan tidur lewat. Tapi pada malam tu dia jadi mengantuk. Mungkin sebab letih ikut dia main bola petang tadi kan. Tak tahulah kan. So dia dah mengantuk, dia pun nak tidur lah. So dia pun wish lah good night kat awak dia kan. Good night sayang apa semua. Dah habis mesej wish apa semua kat awak dia. So dia pun tutup phone. So si Akmal ni sebelum dia tidur, dia akan gosok gigi dulu. Dia akan cuci muka dia. Dia punya rutin harian sebelum tidur. Benda wajib lah dia akan buat. So si Akmal ni pun ambil lah dia punya barang-barang dia untuk pergi ke tandas. So dia pun keluar lah pada dorm. Dia pun berjalan sampailah dekat pintu tandas tu. So sebelah pintu tandas tu ada switch lampu. So dia pun tekan lah, lampu menyala. So dia punya tandas tu, okey, apa bayangkan macam ni. Okey, depan ni pintu. Okey, so bila dia langkah masuk dia, sebelah kiri dia ni ialah tandas. Okey, tandas pertama, lepas tu tandas kedua, tandas ketiga, tandas keempat, tandas kelima. So lepas tandas kelima tu, belah hujung sekali tu ialah, sebelah kanan tu ialah sinki dan sebelah kiri tu adalah shower. So shower tu menghadap sinki lah kan. So Akmal kena pergi dekat hujung lah untuk nak pergi kat sinki, nak cuci muka dia apa semua. So si Akmal ni pun jalan lah masuk. Okey, lepas tandas pertama, so lepas tandas kedua, lepas tandas ketiga, dan dia pun sampailah dekat dia punya sinki lah. So dia pun, okey, ni sinki, cermin depan. So dia pun letaklah dia punya barang dekat sebelah kan. So dia pun basuhlah muka dia kan, untuk nak cuci muka. Dia basuh muka apa semua. So dia ambil cuci muka. Tengah kali duk cuci muka apa semua, tiba-tiba pintu tandas yang ketiga tertutup sendiri. Dia pun
Dia pun pelik lah, dia pun terkejut. Sebab waktu tu angin pun tak ada. Kalau ada angin, mesti semua pintu tandas akan tertutup serentak kan. Tapi satu pintu tandas tu tiba-tiba tertutup sendiri. Dia pun dah jadi macam tak sedap hati kan. Dia pun dah mula start meremang apa semua. So dia pun okay, aku abaikan je lah, tak ada apa kot. Dia pun sambung lah cuci muka dia. Tengah orang duk cuci muka apa semua ni, tiba-tiba lampu bilik terpadam. Time tu dia tak fikir hantu, dia tak fikir semua benda tu, dia tak fikir benda-benda tu lah. Dia fikir ish, hampa ni, dia ni marah lah. Dia ingat member-member dia lah kan yang melawak dengan dia ni, tutup lampu tandas tu. So dia pun kata, oi hampa ni, buka lah lampu balik. Dia tersedar, tadi masa aku main ke tandas ni aku pukul 10, mana ada orang balik pet lagi. Dan lagi satu, kalau member-member dia pun mesti akan gelak dekat luar. Tapi ni bukan member dia sebab sunyi, tak bunyi apa langsung. So time tu dia memang dia memang tak boleh nak go dah. Dia memang dah rasa seram sangat-sangat. So dia pun cepat-cepat cuci muka dia apa semua. So dia angkat kepala untuk nak tengok cermin. Tiba-tiba dekat cermin, dekat belakang dia tu, dia nampak satu makhluk badan besar sangat dengan berbulu, dengan hitam dia tu, mata dia punya merah tu. Allah memang dia punya makhluk tu, dia punya hitam tu, dalam kelam pun dia lagi hitam. So dia pun lagi lari keluar pada tandas tu, tinggal semua barang-barang dia sampai tak ada nak gosok gigi. Dia lari sampai dekat depan pintu dom dia, masuk dalam dom dan tutup dengan selimut. Dia tutup tu sampailah member dia balik. Semua pelajar dah balik ke asrama. So member dia tengok dia tengah melembung dalam selimut kan. So member dia pun kejut lah, macam tempuh lah badan dia. Hakmal, dia pun buka dengan peluh apa semua ni. So member dia pun pelik, ni okey tak ni? Siapa ni dengan berpeluh ni, okey tak? Anda marah? So dia pun cerita lah dekat member dia apa yang dia nampak tadi, apa yang jadi dekat dia. So dan lepas pada kejadian tu, dia pun dah tak duduk dekat asrama seorang-seorang dah. Dan setiap waktu dia akan pergi ke surau. Ada hikmah juga lah benda tu jadi. Okay, ambil iktibar. Okay, kisah yang kedua ni jadi dekat seorang pelajar yang bernama Fairuz. Okay, si Fairuz ni dia punya sifat dia berbeza dengan si Akmal yang tadi. Yang mana Akmal ni lah degil lah. Tapi si Fairuz ni, dia punya sifat dia tu berbeza. Dia ni budak yang baik, yang bagus kan. Kalau jumpa cikgu, dia akan tengok, Assalamualaikum cikgu. Kalau jumpa pakcik kebun ke, pakcik macam mana, sihat? Kalau jumpa pakcik kantin, pakcik cantik lah orang ni, boleh nasi free kan. Dia jenis suka tengok orang. Dan jumpa security pun, cik, okey okey, macam tu lah. Dia punya sifat dia tu, dia suka tengok orang. So nak dijadikan cerita, pada satu malam ni, time tu malam minggu. Kalau dah bila malam minggu ni, esok tu dah cuti sekolah. Tapi minggu tu bukan minggu untuk balik ke rumah, tapi minggu kena stay dekat asrama. So dah bila malam minggu ni, memang majoriti budak-budak akan tidak lewat lah kan. Dah esok tu cuti sekolah. Ada lah yang tengah grup nyembang kan, ada yang tengah main dam haji, yang basuh baju pun ada. Malam-malam pun basuh baju. Ingat tak rajin budak-budak ni. Yalah dah esok tu cuti, tak mahu nak bobok mesin kan. So dia pun buat siap-siap malam tu, esok tu boleh relax kan. So nak jadikan cerita, si Fairuz ni dia duduk satu dom dengan kawan baik dia, iaitu Ali. So dah bila kawan baik ni, dia punya sembang tu memang tak ingat dunia lah. Dah bila habis satu topik ni, masuk topik ni. Habis bab topik ni, masuk pula topik ni. Dia punya siri tu berlambak. Apa tak tahu lah kawan baik macam mana. Sembang punya sembang sampai lah dah habis topik. Dan Ali ni pun dah start mengantuk lah. Sebab time tu jam dah pukul 1 pagi. So si Ali ni pun cakap lah kat Fairuz, Fairuz, aku dah mengantuk lah. So Fairuz ni cakap, alah relax lah, esok cuti kot, tidur lewat lah. So Ali ni pun cakap, aku tak JP lah weh, aku tidur dulu lah. So Fairuz pun cakap, alah hang tidur lah lo, tak apa lah, aku tak ingat tidur ni, aku tak tahu siapa, mata aku tak boleh nak pejam lagi lah. Dah aku tidur dulu lah. Okay, tidur dulu. So Ali ni pun tutup lah lampu dom semua. Sebab time tu semua dah tidur dah. Sebab tinggal dia 2 orang je kan. Lampu duk buka lagi. So dah bila Ali nak tidur, Ali pun tutup lah lampu. So dom tu kelam. So si Fairuz ni pun pisang lah seorang-seorang. Tak ada member. Mata pun tak mahu nak pejam lagi. Dia pun ambil torchlight. So dia on torchlight. Lepas tu dia ambil dia punya buku drawing. So dia pun lukis lah.
Sebab dia ni si Fairuz ni dia suka melukis. So dia pun lukis lah. Dia lukis. So tengah duduk melukis kan, mempamerkan seni lah tu, duduk tengah-tengah melukis tu semua tu. Tiba-tiba dia dengar bunyi orang tengah cangkul tanah. Dia pun bunyi apa? So dia pun apa kot? Dia pun sambung lah balik. Tapi bunyi tu makin lama makin kuat. Dia pun dengar macam orang tengah cangkul tanah. So dia pun letak pen dia punya buku dia letak sebelah. So dia pun, sebab dia punya katil tu hujung sekali dekat tepi tingkap. So dia pun bukalah tirai tingkap tu. Dia buka tingkap. Apa yang dia nampak ialah seorang lelaki tengah cangkul tanah dekat hujung sekali. Daripada susuk tubuh lelaki tu, daripada belakang dia nampak lelaki tu macam Pak Wahab. Pak Wahab ni ialah pakcik kebun dekat sekolah tu. So dia pun Pak Wahab tengah cangkul tanah malam-malam ni. Orang tua ni tak balik ni kau? Buat apa malam-malam? Buat OT ke kan? So dia pun tegak lah pakcik tu. Pakcik. Dia panggil pakcik tu. Tapi pakcik tak kalah pun kat dia. Pakcik dia duduk stay duduk sambung cangkul tanah lagi. Pakcik Wahab, dah lewat dah ni. Tak nak pokok bunga lagi ke? Tapi pakcik tu dia stay, tak berhenti. Cangkul tanah lagi. Cangkul. Lepas tu tak dengar apa aku panggil. Pakcik. Tiba-tiba lelaki yang tengah cangkul tanah tadi dia stop. Tu si Fairuz ni pun cakap, dengar pun. Dah lewat dah kot, kan tak balik lagi. Lepas tu pakcik yang tengah cangkul tadi ni dia stop dan dia tengah ambil something. Fairuz nampak dia pakcik tu tengah tunduk ambil something dalam lubang tu. And pakcik tu mangkit. Pakcik tu ada pegang something kat tangan dia. Sebab time tu dalam malam-malam, dalam kelam malam, tak apa nak nampak. So si Fairuz ni tengok lah betul-betul. Apa pakcik ni tengah pegang kan? So dia pun ambil lah torchlight dia tadi. Dia ambil, dia suluh. Hampa teka apa yang dia pegang? Kepala dia sendiri, Mat. Pakcik tu tengah pegang kepala dia sendiri. Fairuz pun apa lagi, dah tutup torchlight, dah tutup tingkap, tutupkan tirai. Daripada tak boleh tidur, terus boleh tidur. Hampa bayangkan, hampa nampak orang tengah pegang kepala sendiri. Pakcik tu tengah gali lubang untuk ambil kepala dia sendiri. Kepala, Mat. Tak ada kepala. Okay, untuk kisah yang ketiga ni ialah kisah yang terakhir untuk video ni. Dan yang mana kisah ni terjadi kepada seorang pelajar yang bernama Akil. Yang mana disebabkan kejadian ni, sifat si Akil telah berubah 180 daripada seorang yang suka cakap besar, yang tak jaga mulut, orang panggil mulut tak ada insurans, kepada seorang pelajar yang pendiam. Cerita dia macam ni. Pada satu tahun dekat sekolah tu, pelajar-pelajar dekat sekolah tu asyik ternampak benda-benda tu lah. And pernah diganggu tu memang kerap sangat lah. So dah bila ada yang kena kacau, ada yang tak kena kacau, so mereka akan berkongsi cerita antara mereka kan. Mereka akan duduk, mereka akan cerita lah. Mereka cakap, yang betul semalam aku ada nampak something dekat tempat tu lah. So aku ada dengar something yang semalam kan. So mereka akan share dengan kawan hampa. So si Akil ni dia punya suka cakap besar dah tu. Dia akan cakap, alah hak tu pun takut, relax lah benda tu. Ni main sini abang ada. Kalau hang nampak dia lagi malam ni, pesan kat dia mai jumpa aku. Aku tahu nak buat apa. Nampak dia punya cakap besar dia tu. Tak ni buat bincang guys. Dia punya kemah. Aku tak kemah. So nak jadikan cerita, pada satu malam tu si Akil dengan kawan-kawan dia, mereka baru habis prep. So mereka nak balik ke asrama lah. So tengah on the way nak sampai ke asrama, jalan sampai dekat satu tempat tu, tiba-tiba mereka ada terbau something.
bau yang tak menyenangkan, bau yang busuk. So mereka pun tengok antara satu sama lain lah kan, sebab masing-masing tak berani nak tegur. So si Akin yang mulut tak hati nak jaga ni, dia pun cakap, hampa ada bau something tak? Busuk gila kot. Lepas tu salah seorang daripada mereka cakap, Akin, ni jagalah mulut, dia tak tegur lah. Takkan orang tu dah pernah pesan bau apa pun yang tak tegur. Lepas tu si Akin ni tak ada jawab apa. Ni nak tekuk apa? Awak bau orang mati. Mana tunjuk mai aku. Kalau dia ada pun panggil keluar mai ni. So kawan-kawan si Akin ni pun dah masuk dengan perangai dia. So dia pun yalah malas nak layan, dah jual balik. So dia pun baliklah ke asrama. So dah bila sampai kat asrama tu, depa biasalah kan duduk satu grup menyembang dulu lah sebelum nak susun jadah untuk sekolah esok ni kan. So menyembang apa semua. Lepas tu sambil-sambil menyembang tu ada yang dah pergi ayam baju, ada yang dah susun jadah untuk sekolah esok ni. So masing-masing dah buat apa semua and dah tiba masa untuk tidur. Jam dah menunjukkan pukul 1 pagi. Semua pelajar dah tidur. Akhir seorang je belum tidur sebab dia baru sudah ikut jadual. So dah bila dia settle dia punya kerja, dia pun tutuplah lampu untuk tidur. Dia tutup lampu, dia pun dah kunci pintu apa semua. So dia pun baring lah tempat tidur dah. And bila dia baring tu, dia rasa tak selesa. Lepas tu dia pusing ke kanan pun still rasa tak selesa, pusing ke kiri pun still rasa tak selesa. Dia still tak boleh nak tidur. Dia pun heran, pasal apa lah, aku tak boleh tidur lagi ni, dah lewat dah kot, esok ni dah nak sekolah. Lepas tu dia pun paksalah diri dia untuk tidur. Tengah-tengah dia paksa untuk tidur tu, tiba-tiba dia ada terbau something, yang mana bau tu sama dengan bau yang dia bau dengan member-member dia tadi masuk on the way balik ke asrama. So dia pun ni bau tadi ni, busuknya, bau kat baju aku lah. Dia pun tak bau pula, mana bau ni ya. Tengah-tengah dia duduk cari daripada mana datangnya bau tu, tiba-tiba pam, pintu dom dia tu terbuka sendiri. Dia pun tadi aku dah kunci dah pintu ni, siapa pula yang buka? So dia pun bangunlah untuk tengok. And apa yang dia nampak ialah seorang nenek tua dekat depan pintu. And mata nenek tu tengah pandang ke arah dia. Nenek tua, apa bayangkan. Lepas tu si Akin ni dia punya takut sangat-sangat. Dia tarik ke selimut, tutup muka dia. And apa yang dia dengar ialah katil pertama dah tidur, katil kedua pun dah tidur, tapi katil ketiga tak tidur lagi. Nenek tu terus mengilai kuat sangat, yang mana mengilai tu membuatkan si Akin ni takut sangat-sangat. And memang meremang tu, memang meremang gila-gila. Dia takut sangat-sangat. And tiba-tiba nenek tu diam, suara mengilai tu hilang. And si Akin ni pun dah hilang dah, dia tak ada dah ke. And tiba-tiba dia dengar pula dekat tepi telinga dia bunyi yang mana bunyi tu membuatkan si Akin dah tak tahan. And dia meracau sangat malam tu. Yang mana bila dia meracau tu, semua kawan-kawan dia terjaga and cuba tenangkan dia. Dan Alhamdulillah dia berjaya ditenangkan. Dan keesokan harinya si Akin ni pun ceritalah dekat kawan-kawan dia apa yang jadi kat dia semalam. And disebabkan kejadian tu lah dia berubah. Dia dah tak cakap besar macam sebelum ni. Dia pun dah banyak berdiam. So kepada hampa kat luar sana, jagalah mulut. Sebab kita tak tahu dekat sekeliling kita ni dekat mana dia ada kan. Dia pun sentiasa ada. So jagalah mulut kita dia lah, okay?
So, takat tu saja video untuk malam ni. Aku harap hampa enjoy lah dengan video aku ni. Walaupun tak seram mana. Kepada hampa yang mana belum lagi subscribe channel aku, please tekan button subscribe. Dan see you next time.